وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? InsyaAllah. Jadi kita sambung kitab Pelita Penuntut. Kalau kitab Jawi muka surat 22. Kitab Jawi muka surat 22 ya. Kalau Rumi muka surat berapa? Ya, 57. Rumi muka surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan sayugia bahawa adalah mengkerat akan kitab itu akan keratan 4 persegi. Kerana yang demikianlah keratan yang memilih akan dia oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan ialah terlebih mudah kepada mengangkatkan dan meletakkan dan mutalaah. Jadi kalau dulu ya, kertas-kertas ni kadang dia tidak ada kata apa saiz ataupun bentuk yang tepat. Macam kita hari ni bentuk buku semuanya 4 segi lah. Yang 4 segi. Jadi dulu-dulu kertas kertas lebar dan sebagainya, ataupun kulit haiwan dan sebagainya ya. Jadi di sini dia kata kalau buku itu, keratan itu adalah 4 segi, dia kerat 4 yang dipilih oleh dia akan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan ialah terlebih mudah. Jadi mudah nak angkat dan letak dan mutalaah. Jadi mudah kita nak mentalaah. Mentalaah tu nak mengulang kaji. Dan sayugia bahawa tiada ada pada kitab itu suatu daripada warna sekejap ya. Itu suatu daripada warna merah. Warna merah. Tiada warna merah. Kerana bahawasanya yang demikian itu daripada perbuatan falasifah, maknanya ahli falsafah, bukan perbuatan sahabat dan salaf-salaf. Daripada dan setengah daripada masyayikh kami, mereka yang menghukum dengan makruh memakaikan susunan yang merah. Jadi dekat sini mungkin ya, yang dikatakan itu sama ada kertas ataupun tulisan berwarna merah. Kertas atau tulisan yang menggunakan warna merah. Kerana ini bukan perbuatan para sahabat dan juga ulama salaf ataupun ahli salaf. Dia perbuatan ahli falsafah, ataupun mereka daripada yang bukan Islam lah, bukan Islam. Sebab itu
sebahagian syekh ni kata daripada guru-gurunya iaitu masyayikh kami menghukum dengan makruh memakaikan susunan yang merah, makruh. Ya. Jadi kalau kita dulu pernah dengar orang tak bagi tulis pakai pen merah? Pernah dengar? Ada pernah dengar dah dulu? Tak tahulah kan. Dulu ada dengar-dengar juga dulu. Sebahagiannya kata jangan tulis pakai pen warna merah dan sebagainya lah. Kalau nak tulis sama ada hitam ataupun biru. Tapi kalau nak buat macam pembetulan ke correction ke macam cikgu kan, dia nak tanda, nak bagi beza tanda dia itu dengan tulisan supaya nampak pembetulan tu, nampak tulisan itu. Jadi dia gunakan warna merah supaya nampak. Tapi kalau nak buat nota ke, nak buat ambil ataupun tulisan, kita nak buat nota ataupun tulisan-tulisan buku, atau kita nak menulis dengan warna hitam ataupun biru gelap. Baik, itu yang terbaiklah. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu, yang mentakzimkan ilmu, membesarkan kawan-kawan dan sain-sain yang bersama-sama mereka itu pada menuntuti dan membaca, dan demikian juga sekalian murid-murid tuan guru itu. Jadi antara adab lainnya, ya, adab kita memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan juga kawan-kawan yang bersama-sama dengan kita dalam menuntut ilmu. Maknanya kena ada perhubungan yang baik, menjaga perhubungan sama-sama yang menuntut ilmu dengan guru. Ya, jadi kita kena muliakan juga kawan kita yang sama-sama dalam menuntut ilmu. Maknanya jangan merendah-rendahkan, jangan orang kata apa, memandang kalau dia tak pandai ke, ataupun kita lagi pandai ke, ataupun dia lambat dapat ke, jadi kita pandang rendah pada dia. Itu bukan adab penuntut ilmu. Kan? Ada kadang-kadang beza. Setiap orang yang menuntut ilmu ni tak sama. Dia punya akal dia tu, level tahap akal dia tak sama. Ada yang cepat dapat, ada yang lambat dapat, ya. Jadi kadang-kadang ada jenis yang suka bertanya soalan dan sebagainya. Dan kalau kita dalam pengajian itu, kita kena kata apa, redha dan juga kena terima apa jua perangai, ya, kawan-kawan kita semasa di dalam majlis menuntut ilmu. Itu biar guru lah, biar guru yang handle. Yang kita ni kalaulah kita tak puas hati ke, tak setuju ke, selepas majlis pengajian, jangan ditunjukkan di dalam majlis pengajian yang mana mengganggu penuntut ilmu yang lain ataupun ahli jemaah yang lain, sehingga kan terganggu juga guru yang mengajar di depan. Kalau dia kita diam je lah. Dia nak tanya apa ke, nak apa ke, kita diam je lah. Itu atas guru tu pula lah. Kita ni menuntut ilmu hanya mendengar sahaja, dan kita buat kerja kita fokus kepada kitab dan juga guru. Ya, biasalah tu, maklum lah, dalam ramai tu perangainya tak sama, berbeza. Ada orang dia suka tanya soalan yang pelik-pelik, ada orang dia suka mencelah dan sebagainya. Tengok atas guru tu jugalah. Ada guru dia tak suka orang mencelah, ada guru dia tak kisah. Jadi kebiasaannya murid-murid ni yang dah biasa ikut pengajian guru ni, dia dah tahu kata apa, perangai guru. Ya, dia dah tahu cara guru tu macam mana. Dia dah tahu, maklum, tak apalah. Kan, kalau guru tak kisah, okey, dia pun okey je. Jadi kita pula kadang lebih daripada ustaz tok guru kat depan ni. Ya, maklumlah kadang-kadang
kita yang terganggu. Tak. Tumpuan kita hanya pada kitab dan juga guru. Kalau dia nak tanya, kemungkinan besar soalan dia itu juga mendatangkan ilmu kepada kita. Kadang-kadang kita pun tak terfikir, tak terlintas nak bertanya soalan macam yang dia tanya. Contoh, dia boleh tanya. Kadang-kadang itu juga memberi kita ilmu. Ya, baik. Sebab itu kita kena menghormati teman-teman, sain-sain ataupun kawan-kawan yang sama-sama dalam menuntut ilmu. Baik. Dan juga sekalian murid tuan guru itu, jadi murid-murid tuan guru kadang-kadang ada yang datang luar daripada madrasah contohnya. Ya, datang luar daripada madrasah. Tuan guru tu dia mengajar di pondok. Dan ada anak murid dia, contohnya pondok tuan guru tu di Negeri Sembilan. Ada anak murid dia luar daripada Negeri Sembilan. Jadi kita kena memuliakan juga, kerana mereka itu salah satunya antaranya adalah tetamu kita, kerana luar daripada pondok madrasah, dan dia juga adalah sebagai penuntut ilmu, anak murid kepada tuan guru kita. Jadi kita pun kena menghormati dan memuliakannya. Ya, baik. Dan bermula menuntuti kasih dan berlemah lembut dengan cakapan itu. Dan bermula menuntut kasih dan berlemah lembut dengan cakapan itu dicelakan pada sekalian perbuatan-perbuatan dan sekalian kelakuan-kelakuan, melainkan pada menuntut ilmu, kerana bahawasanya menuntut ilmu itu sayugia bahawa menuntuti kasih dan berlemah lembut ia dengan cakapannya daripada tuan gurunya dan kawan-kawannya, supaya dapat faham ia dan mengambil faedah ia daripada mereka itu. Nampak? Tok Syekh ni kata apa? Dia kata menuntuti kasih dan berlemah lembut dengan cakapan itu dicelakan pada sekalian perbuatan-perbuatan. Dicelakan itu maksudnya sini bukanlah bermaksud tak boleh, tidak, tetapi tidak digalakkan. Ya, tidak digalakkan nak menuntut, supaya kita menuntut, maksud dia menuntuti itu kita minta ataupun kita nak benda itu. Anda nak kepada kasih lemah lembut, ya, pada sekalian perbuatan dan sekalian kelakuan-kelakuan, selain melainkan pada menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kena berkasih. Kasih itu maksud dia adanya sifat kasih terhadap antara satu sama lain, antara penuntut-penuntut ilmu. Maksud kat sini yang dicelakan itu kasih. Kalau kasih itu bercinta contohnya, tapi mana pula nak berkasih sayang bercinta laki dengan laki? Tidak, bukan begitu. Ya, jadi yang dicelakan ini nak tuntut supaya orang tu jadi lemah lembut dan sebagainya. Ya, melainkan pada menuntuti ilmu. Tok Syekh ni kata menuntut ilmu mesti kena ada rasa kasih dan lemah lembut. Nampak? Dalam majlis ilmu sepatutnya kena ada kasih dan lemah lembut dengan apa tu tadi? Kerana bahawasanya penuntut ilmu itu sayugia, maknanya sepatutnya bahawa menuntuti kasih dan berlemah lembut itu, berlemah lembut ia dengan cakapannya. Orang yang menuntut ilmu ni kena lemah lembut pada percakapannya, ya, daripada tuan gurunya dan kawan-kawannya, yang kena lemah lembut supaya dapat faham ia
dan mengambil faedah ia daripada mereka itu. Ya, maknanya kena lemah lembut, jangan keras-keras. Ya, supaya orang lain dapat faedah. Kalau keras-keras ni bukannya semua orang boleh terima, tapi kalau lembut, insya-Allah majoriti semua boleh terima. Gitu. Ya, dan sayugia bagi penuntut ilmu itu bahawa mendengar ia akan bacaan ilmu dan hikmah itu dengan membesarkan dan memuliakan. Jadi penuntut ilmu bila dalam kelas, kelas-kelas pengajian, mestilah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik akan ilmu, bacaan-bacaan kitab ataupun ilmu yang disampaikan oleh tuan guru, dan juga membesarkan dan memuliakan ilmu tersebut. Ilmu dan hikmah, hikmah yang ada, yang kita boleh dapat. Sebab itu perlunya kepada tumpuan di dalam menuntut ilmu. Jadi tumpuan hadir hati itu, ya, supaya kita dapat bacaan ilmu itu dan juga hikmah-hikmah yang timbul. Kadang-kadang terselitnya hikmah-hikmah. Jadi kita tak tahu kenapa, kerana dalam tuan guru ataupun guru-guru ni yang memberikan ilmu, hikmah dia tak sama pada semua orang yang dapat. Walaupun semua orang ada dalam satu majlis, tetapi hikmah yang masuk dalam hati seseorang itu berbeza. Dia tak sama. Sebab itu curahan ilahi, maknanya itu curahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penuntut ilmu. Dia dengar ilmu yang sama, tapi hikmah yang dia dapat itu tak sama. Setiap orang berbeza. Itu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu disarankan ataupun disuruh penuntut ilmu itu supaya tumpu betul-betul kepada bacaan-bacaan ilmu, maknanya penyampaian guru itu, supaya ada hikmah-hikmahnya yang boleh diambil sewaktu penyampaian ilmu tersebut. Ya. Jadi kata Mujahid, hikmah itu ialah Quran. Sama ada Quran dan ilmu dan fiqh. Ya, sama ada Quran dan ilmu dan fiqh. Fiqh ni apa? Kefahaman lah. Kefahaman. Ya. Dan daripada muqatil bahawasanya hikmah itu ditafsir akan dia pada Quran dengan 4 wajah. Sebab itu sunat, kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran, kita kena diam, tak boleh bercakap, kerana menghormati kalamullah yang sedang dibacakan. Ya. Sebab tu kalau tutup guru marah, kalau dalam kereta pun pasang Quran bagus, tapi kalau duduk borak dengan kawan sebelah, tutup. Jangan biarkan terpasang. Ya. Dia bagus dah niat dia tu, pasang Quran, ya, dalam kereta, tapi sambil-sambil dia pasang tu, dia duduk borak dengan kawan sebelah. Sebaiknya tutup. Ya, sebaiknya tutup. Ya, kalau begitu, kenapa? Kerana tidak menghormati kalamullah yang sedang berkumandang, ayat-ayat Allah. Ya. Sebab itu ada sebagian katakan makruh. Kalau yang lagi tegas tu kata haram terus. Ya. Jadi tak boleh kita bercakap sewaktu ayat Quran itu berkumandang. Baik. Kalau nak bercakap, tutup dulu. Lepas tu pasang balik. Yang dengarkan elok-elok. Baik.
Ditafsirkan dia pada Quran dengan 4 wajah. Satu, pengajaran-pengajaran. Yang pertamanya, pengajaran-pengajaran yang boleh didapati dalam Al-Quran. Bagi mereka yang faham lah. Bagi mereka yang tak faham, kena tengok terjemah lah. Baik, pengajaran-pengajaran Al-Quran. Kedua, yang pelik-pelik daripada rahsianya. Maksud dia keajaiban-keajaiban ataupun rahsia-rahsia yang ada terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiganya, ilmu dan faham. Ilmu dan faham yang ada pada Al-Quran itu. Keempatnya, apa tu? Keempat, nubuwah. Betul, nubuwah. Keempatnya, nubuwah. Cerita tentang kenabian. Jadi dalam Al-Quran tu dipecah kepada 4 hikmah. Yang pertama ialah pengajaran, nasihat. Yang kedua, rahsia-rahsia dalam Al-Quran. Yang ketiga, ilmu dan kefahaman. Yang keempat, cerita mengenai kenabian, nubuwah. Baik. Dan adalah yang disuruhkan yang demikian itu. Apa dia yang demikian itu? Majlis ilmu. Disuruhkan yang demikian itu, iaitu majlis ilmu. Dalam majlis ilmu pada tiap-tiap kalinya. Dan jika mendengar ia akan masalah yang satu dan kalimah yang satu itu 1000 sekalipun, walaupun dia dah dengar banyak kali. Walaupun dia dah dengar banyak kali, tetap disuruh juga mendengar, tumpu elok-elok. Bukannya ni dah selalu dengar dah ni, bukan. Orang beriman walaupun selalu dengar, tetapi tetap melihatnya itu adalah suatu perkara yang baru. Ilmu yang diulang-ulangkan itu supaya lekat, supaya jadi. Kadang-kadang kita tahu dah selalu dengar tapi tak jadi. Selalu dengar tapi belum jadi lagi apa yang kita tahu. Sebab itu ilmu itu adalah untuk kita jadi. Bukan ilmu sekadar untuk kita tahu, tapi ilmu untuk kita jadi apa yang kita tahu. Barulah betul ilmu. Kalau sekadar ilmu tahu, ramai yang tahu, tapi tak ramai yang jadi. Dia tahu tapi belum lagi meresap dalam tubuh badan dia itu, dia jadi apa yang dia tahu. Kenapa? Kerana dia tak ajar tubuh badan dia itu untuk merasai apa yang akal dia tahu. Dia tak ajar. Yang selama ini kita selalu ajar akal kita untuk tahu, tapi kita tak ajar tubuh badan kita untuk rasa apa yang akal tahu. Jadi ilmu tu nak bawa kepada merasai apa yang akal tahu. Barulah kita jadi orang yang tahu. Kalau tak, kita hanyalah orang yang tahu. Kita tak jadi orang yang tahu. Kita hanya sekadar orang yang tahu. Tahu je lah. Tahu tu tahu tapi jadi tak? Tak jadi. Macam kita lah, sama lah. Kita tahu Allah Ta'ala itu wujud, tapi rasa tak kewujudan Allah Ta'ala itu? Rasa ataupun tak rasa? Tak rasa. Sebab kita tak ajar tubuh kita nak merasai kewujudan Allah tu. Kita hanya ajar akal kita tahu Allah Ta'ala itu wujud. Wujud yang macam mana? Qidam, baqa. Kita tahu, bahas hukum akalnya, bahas hukum adatnya, tahu habis semua dalil akli, dalil naqli dalam tauhid akidah tahu. Tapi bila berhadapan dengan makhluk, masih lagi nampak makhluk. Tak bawa kepada pencipta makhluk, tak bawa kepada dia, tak bawa kepada Tuhan. Tapi kalau dalam kepala ni tak payah cakap lah.
Ya, semua kitab-kitab akidah ke apa ke semua dalam kepala je. Yang siap hafal lagi. Kan, hafal itu, hafal ini, tapi bila berhadapan dengan makhluk, bila berhadapan dengan kepicikan dunia, maka waktu itu barulah kita tahu, kita kenal diri kita siapa. Waktu kita senang, dipuji, diterima, disokong, ya, kita rasa macam dah kenal Allah Ta'ala itu. Tapi waktu kita dikeji, ditolak, dibangkang, susah, sakit, barulah kita tahu kita ni dah kenal ke belum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kan? Sebab tu manusia ni dia berhadapan dengan dua keadaan. Ya, sihat, sakit, susah, senang, dipuji, dikeji, diterima, ditolak, disokong, dibangkang, ya, sedih, gembira, ya, bahagia, sengsara. Dua keadaan yang kita hadapi. Dalam keadaan kita disokong, dalam keadaan kita dipuji, dalam keadaan kita diterima oleh masyarakat, oleh orang, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita tengah bahagia, kita rasa kita kenal Allah Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi bila sampai masa Allah Ta'ala picit kita dengan kita dikeji oleh manusia, diuji dengan sakit, susah, sengsara, masyarakat tolak, masyarakat bangkang dan sebagainya, barulah kita tahu kita kenal ataupun tidak. Oleh sebab itu ada dua keadaan ini dalam hidup manusia. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala itu nak mengasah iman kita itu bagi lebih tajam, supaya mata hati kita itu terbuka, dibasuh, diasah, diketuk. Nak menjadi besi itu dia kena bakar dulu. Besi yang hebat tu kena bakar, kena ketuk, kena kimpat, ya, banyak-banyak besi itu semua barulah jadi besi yang hebat. Ataupun nak dapatkan emas tu nak kena gali dan sebagainya. Nak dapatkan batu mutiara, ya, yang mahal-mahal itu nak kena selam. Jadi kita kena tempuh dua keadaan. Ya, untuk apa? Untuk Allah Ta'ala itu nak bentuk kita, mata hati kita ini, supaya nampak dia, supaya kenal dia itu dengan sebenar-benar kenal, merasai, mengalami kenal itu. Bukan sekadar tahu kenal, tahu wujud, tahu qidam, tahu baqa. Tapi tak bolehlah tak melalui tahu itu. Kalau tak melalui tahu, macam mana nak rasa? Kena tahu dulu. Dah tahu, barulah perjalanan daripada tahu kepada rasa. Perjalanan syariat itu mesti kita kena lalu dulu, barulah boleh tempuh makrifatnya, hakikatnya. Tapi mesti lalu perjalanan syariat. Kalau tak lalu perjalanan syariat, bagaimana kita nak dapat makrifat hakikat? Begitu. Ya, baik. Jadi itu adab. Walaupun kita dengar banyak kali, sebab itu ya, adab, ya, walaupun kita dah habis khatam kitab tu, ya, kita kena ulang lagi, ulang dan ulang, ya. Ataupun nak tambah boleh ulang tempat lain. Dikatakan siapa yang tidak adalah membesarnya kemudian daripada 1000 kali itu seperti membesarnya pada kali yang pertamanya, maka bukan ia daripada ahli ilmu. Tentu sekali, ya, walaupun dah dengar 1000 kali, ya, tetapi tidak membesarkan, walaupun kali yang ke-1000 itu dia tak membesarkan sebagaimana dia mendengar kali pertama, orang itu bukan di kalangan ahli ilmu. Maksudnya dia tidak ada perasaan cintakan ilmu. Ya.
Jadi orang ahli ilmu ni walaupun dia dengar banyak kali, dia rasa seronok macam kita baca Al-Quran lah. Dah khatam, baca lagi. Khatam, baca lagi. Itu mukjizat. Pada alif lam mim, qul a'udzu birabbin nas, patah balik alif lam mim. Sampai qul a'udzu birabbin nas, patah balik. Sepanjang hidup kita tak pernah rasa boring, tak pernah rasa jemu, rasa seronok. Itulah antara nikmat mukjizat Al-Quran. Sebab itu bukan yang kita buat, tapi itu adalah anugerah Allah bagi. Pernah tak rasa jemu? Tak pernah rasa jemu. Jadi nak nampak dekat situ, itu adalah kurniaan yang Allah Ta'ala buat pada kita. Cuba kalau kita buat kerja kita, walaupun kerja itu tiap-tiap hari kita buat, walaupun dapat gaji tiap-tiap bulan, confirm jemunya. Sebabkan gaji, seolah-olahnya begitu. Sebabkan ada perasaan, sebabkan ni sebab nak cari nafkah je ni. Kalau tidak tak mahu kerja ni tiap-tiap hari. Contohnya kan, nak kena buat kerja yang sama, boring. Tapi kalau Al-Quran baca, tak ada rasa itu. Macam mana boleh tak ada rasa itu? Kerana itu adalah Al-Quran mukjizat. Allah Ta'ala yang bagi rasa itu. Nampak? Begitu juga sembahyang. Baca benda yang sama, buat benda yang sama, tak boring. Tetap kita nak sembahyang, walaupun kadang-kadang adalah juga rasa berat sembahyang, tapi kita nak sembahyang. Semuanya itu bukan kita yang buat, ya, itu semuanya ada kaitan dengan Tuhan, dengan ilahiyah, rabbaniyah, ketuhanan. Ya, sama dengan Al-Quran begitu. Ya, khatam berapa kali pun kita hidup 50 tahun tetap tak boleh. Seronok baca itu. Itu Allah Ta'ala yang buat, bukan kita yang buat. Kalau kerja dengan makhluk ni boring. Cuba terus terang jujur, boring tak? Ya, sebenarnya boring. Tapi kalau Quran tak boring. Seronok, suka baca. Kalau boleh sehari tu nak khatam sekali. Kalau boleh, tapi tak boleh. Contoh, kan? Kalau boleh target seminggu sekali khatam. Contohlah sebulan 4 kali. Hebat kan? Dan tetap tu kita takkan boring. Kita bila dah pegang Al-Quran itu, kita baca, bila baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baca sampai habis. Kadang semuka tak cukup, nak tambah lagi. Begitu. Al-Quran itu rahsia dia. Dia macam kita makan durian musangking. Durian musangking, perut dah penuh, berhenti juga. Tak jadilah, tak kira lah musangking ke apa, king ke, berhenti juga. Tapi Al-Quran takkan berhenti. Itu bukan makhluk yang punya buat. Kita pun tak tahu macam mana rasa tak boring baca Quran ni. Bila dah baca tak ada rasa boring pun. Kita pun tak boleh nak kontrol benda itu. Sebab itu bukan kita punya. Sebab ada kaitan dengan kalam Allah. Yang lain, itu rahsia, antara rahsia dia. Baik. Bukanlah daripada ahli ilmu lagi. Kerana bahawasanya ilmu itu dibesarkan dia dan dimuliakan dia pada sekalian kelakuan-kelakuan manapun jua bentuk, ya, dan sekalian waktu-waktu dan bila-bila masa pun. Tiada ia berlebih kurang, ya, tak ada kurang, tak ada lebih di antara satu waktu dan satu waktu yang lain. Jadi ilmu itu dia tidak ada, ya, tidak ada kurang lebih, sama ada pada tempat ataupun waktu. Bila dah katakan ilmu itu, dia sentiasalah tinggi martabatnya. Tapi ilmu yang sahih lah, ilmu yang sahih. Jadi ilmu yang sahih bawa kepada
rasa yang sarih, rasa yang benar. Ya, ilmu yang sarih dia bawa kepada zauqun sarih. Ilmu sahihun bawa kepada zauqun sarihun. Dan ilmu yang sahih dia bawa kepada zauqun, rasa yang sarih, rasa yang benar. Rasa yang betul. Ya. Baik. Maka siapa-siapa yang taksir ia pada membesarnya, pada setengah-setengah daripada ketikanya, dan tiada membesar ia akan sehabis-habis membesarkan, maknanya tak mulia dengan sehabis-habis muliakan ilmu itu, maka iaitu bukan ia daripada ahli ilmu, kerana bahawasanya mereka yang mendapat ia akan kesedapan ilmu, mereka yang dapat nikmat sedapnya ilmu itu dan mengetahui ia akan qadarnya, tahu akan kelebihan itu dan martabatnya, nescaya tiada kuasa ia bahawa tiada membesar ia akan. Kalau orang yang dah tahu nikmatnya ataupun martabat ilmu itu tinggi mana, jadi dia tidak ada lagi rasa, tak reti nak rasa, orang kata apa, tak reti nak rasa tak memuliakan ilmu itu. Orang yang dah kenal ilmu itu, dah tahu martabat tingginya ilmu itu, sesuatu ilmu itu, jadi dia tak kenal nak rasa jemu, nak rasa boring, nak rasa dah puas dengan ilmu, tak ada. Inilah ahli ilmu. Ya. Baik. Dan saya kira Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Saya ada baca buku lah antara kitab akhir zaman ni. Itu bab ilmu juga. Dia kata para ulama pada akhir zaman, para ilmuwan pada akhir zaman banyak yang terhijab dengan ilmu. Apa maksud terhijab dengan ilmu? Terhijab dengan ilmu. Jadi kalau kita tengok peristiwa ataupun berkaitan dengan akhir zaman, iaitu fitnah bagi orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang ada ilmu, terhijab dengan ilmu itu maksudnya dia tersangkut dengan ilmunya, dia tersangkut dengan kealimannya, dia tersangkut dengan ilmunya. Dia rasa dengan ilmunya itu dia dah tahu semua perkara, ataupun dia dah dapat semua apa yang dia ada dan sebagainya. Jadi maksud terhijab dengan ilmu ni, kadang-kadang kita rasa kita ni dah pandai, ataupun kita rasa kita ni betul semua dan sebagainya, sehingga kan kita tidak mahu menerima pandangan-pandangan yang lain, ataupun terhijab dengan ilmu ini juga bermaksud boleh jadi kita ini timbul penyakit-penyakit mazmumah dalam diri, seperti riak, takabur, ujub, fakhr dan sebagainya dengan ilmu. Dan orang tak nampak, tapi itu adalah masalah penyakit hati, penyakit hati. Jadi ilmu yang begini kena, ataupun sayugianya sepatutnya mereka mendalami ilmu yang boleh bawa kepada merawat penyakit-penyakit hati. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab-kitab beliau, mula-mula sekali antara bab-bab yang mula ialah menceritakan bab fasal mengenai ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat mesti kena pelajari ilmu yang nafi'. Jadi dia pecah situ, apakah itu ilmu yang nafi'? Ilmu yang nafi' ialah ilmu yang menambahkan iman kita kepada Allah Ta'ala, ilmu yang bawa kita kepada lebih takut akan Allah Ta'ala, dan ilmu yang boleh menyempurnakan ataupun memperbaikkan amalan ibadah kita. Itu tiga. Jadi kalau kita pecah lagi, ilmu yang menyempurnakan amalan ibadah ialah ilmu fiqh. Ilmu fiqh, ilmu yang menambahkan, orang kata apa, kita ini iman, mengenal akan Allah Ta'ala, itu adalah ilmu tauhid.
dan ilmu yang menambah takut kita kepada Allah Ta'ala ataupun yang membaiki diri adalah ilmu tasawuf. Tiga ilmu inilah ilmu nafi'. Ketiga-tiga ni wajib kita kena belajar. Jadi kadang-kadang terhijab itu sebab apa? Sebab ada kurangnya dari sudut ilmu-ilmu yang tadi tu. Ayat tu pula dia kata para ilmuwan dan para ulama. Pada macam saya ni jauh sekali lah. Iya. Pada depan macam para ilmuwan dan para ulama dia akan terhijab dengan ilmu. Kalau apa yang saya faham saya lah. Daripada ustaz yang cakap tu mungkin tiga-tiga tu dia dah ada. Sebab bukan ulama, ramai orang ikut dia, para ilmuwan ramai ikut macam tak ada berilmu, ramai anak murid, ramai itu. Jadi macam mana boleh terhijab? Terhijab tu apabila dia tak habis lagi lah dia punya kata apa, bahagian dalam itu. Dia punya orang kata apa, tumpuan hati dia tu, ataupun dia panggil sifat ananiyah, sifat keakuan itu masih ada lagi dalam diri. Sebab itu nak tak nak dia mesti kena ada ilmu sahihun wa dzauqun sarihun. Kemudian dia nak kena ada min iznin mursyidin hayy, daripada izin mursyid yang hidup. Yang itu kadang-kadang ramai tak ada. Mursyid itu, mursyid yang boleh bimbing itu. Sebab itu orang-orang alim ulama dia tetap ada mursyid dia. Tinggi mana pun darjat dia, ilmu dia tu, tapi dia ada mursyid rohani dia tu, bimbing, pembimbing. Contoh macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan pada umur 17 tahun. Hebat dah. Tapi dia tetap ada mursyid, guru pembimbing rohani dia tu. Apa-apa dia akan refer. Padahal dia itu ilmu kata apa, setakat ilmu fiqh, tahqiq, tasawuf ni memang dia alim. Sultan. Bahkan dia alim. Bukan sekadar sultan kosong je tak, tapi dia alim. Tapi dia tetap ada mursyid yang bimbing, pembimbing rohani. Syekh Syamsuddin Agar, itu pembimbing rohani. Apa-apa pun dia akan rujuk kepada mursyid dia. Hari ini tak ramai, bukan tak ramai, ada, tapi tak ramai yang dapat ataupun merujuk kepada pembimbing rohani yang betul-betul mursyid. Itu kadang-kadang penyakit hijab dengan ilmu ataupun keakuan diri itu masih lagi. Walaupun dah ada, tapi kadang-kadang tak latih pula diri. Itu masalah diri lah, masalah diri. Ya. Jadi kita perlukan semuanya itu. Kita tengok contoh para sahabat, tetap mereka tidak akan orang kata apa, berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa pun dia akan rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam gurunya juga adalah Jibril alaihi salam. Jadi itu pembimbing rohani itu memang dah orang kata apa, kita punya pengajian yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kena ada mursyid itu. Kalau tak ada mursyid tu, makanya tak ada lah orang-orang yang soleh ataupun awliya-awliya Allah Ta'ala. Kerana wali-wali Allah Ta'ala ni mereka memang ada mursyid. Sebelum mereka jadi wali, guru mereka pun dah wali. Ya, dan seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu penyakit hati ni kadang-kadang dengan ilmu semata tak boleh nak ubat, tak boleh nak rawat. Dia mesti kena ada mursyid yang hidup. Mursyid yang hidup tu yang boleh bagi kita ubat, nasihat dan sebagainya. Ya. Jadi mursyid ni dia dah melangkaui semua itu. Dia dah sampai pada tahap, contohnya orang yang dah sampai kepada tahap doktor, jadi dia boleh bagi rawatan. Ya, dia dah lalu perjalanan itu. Ya, jadi mereka ini sampai kepada tahap mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Dan mereka bukan sekadar kenal tahu, tapi mereka merasai, mengalami kenal itu. Bukan sekadar tahu, tapi mereka dapat hakikat kenal itu. Hakikat ma'rifatullah mereka dapat. Orang begini bukan tak ada. Kalau tak ada, kiamatnya. Sebab orang ini masih ada lagi.
di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, maka sebab itu bumi Allah Ta'ala ini masih lagi terpelihara. Masih lagi ada yang boleh bawa kita untuk mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, hakikat kenal itu. Kalau nak kata nak sekadar bawa kepada tahu, ramai tok-tok guru, ustaz-ustaz ramai yang tahu, boleh ajar kitab, boleh ajar kitab Arab, kitab Jawi sebagainya. Tapi yang dalam itu, kenal itu tak semua yang dapat. Sebab nak dapat itu jalannya itu banyak liku-liku dia. Mujahadahnya, muraqabahnya, musyaratahnya, murabatahnya. Banyak perjalanan itu. Nak dapat, nak tundukkan nafsu. Sebab itu nafsu, walaupun ada ilmu yang banyak, tapi nafsu masih lagi tahap nafsu al-ammarah. Jadi nak tarbiyah nafsu, nak didik nafsu itu perlu kepada guru, perlu kepada guru rohani. Barulah dapat masuk kepada maqam yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang dah tenang, yang dah sampai kepada maqam mutmainnah, daripada ammarah kepada lawamah, kepada muhimmah. Dia dah naik peringkat-peringkat nafsu itu, daripada nafsu yang nakal itu tadi, ditarbiyah, dididik jadi semakin baik. Bila buat salah dia rasa bersalah, minta ampun, itu dah lawamah. Kemudian bila dia dah minta ampun, dia berazam tak nak ulangi lagi kesalahan, itu dah masuk pada muhimmah. Azam yang kuat, lagi kuat, dilatih, dididik dengan latihan-latihan rohani, zikirnya, puasanya dan sebagainya. Nak tembus kepada maqam mutmainnah itu, yang itu perlu kepada rohani. Kalau sendiri-sendiri memang tak boleh. Sebab liku dia, tipu daya nafsul ammarah ni, dia sungguh licik. Cukup licik. Kita pun tak tahu tipu daya dia, triki dia tu. Yang tahu mereka yang dah tahu, yang dah tempuh perjalanan itu. Itulah mereka yang dah sampai kepada maqam mutmainnah ke atas. Tapi kebiasaannya mursyid-mursyid ni, mereka dah lepas mutmainnah. Kalau tak dalam kitab-kitab tasawuf, kebiasaannya mursyid ni, mereka dah sampai kepada radiyah dan juga mardiyah. Mutmainnah ni kebiasaannya maqam wali-wali kecil. Wali-wali kecil. Jadi wali-wali yang mursyid yang besar-besar ni, yang mursyid-mursyid besar ni, mereka kurang-kurang mereka radiyah. Mutmainnah pun ada, tapi mereka meningkat dan meningkat sehingga ke radiyah dan mardiyah. Nafsu mereka itu dah tinggi. Jadi sebab tu mereka boleh membimbing manusia, bawa manusia untuk mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Sebab tu kalau orang alim ulama, kalau di hadapan orang mursyid begini, mereka tunduklah, mereka akui. Walaupun kadang-kadang kita tengok mursyid ni bercakap pun tak ada dalil, tak banyak pun dalil Quran ke dalil hadis, tak banyak. Tapi kata-katanya itu terus masuk ke dalam hati, buang kita punya kelalaian, hilang kita punya ghaflah, lupa lalai itu, terus ada hadir, ingat, tumpu zikrullah itu terus masuk dalam hati. Tak ada benda banyak dah. Hilang keakuan diri, hilang ananiyah itu bila berhadapan dengan orang yang mursyid ni, yang dah sampai pada tahap mutmainnah, radiyah, mardiyah ni. Kita cakap banyak, mereka tak cakap banyak. Mereka apa yang mereka sampaikan, nak bawa kita kepada rasa sebenar-benar hamba itu, nak buang keakuan diri dalam diri itu. Itu tugas mursyid, tugas wali-wali Allah Ta'ala. Adapun tugas-tugas ini
Ada juga yang wali Allah Ta'ala itu dia mengajar kitab dan sebagainya, dua-dua sekali pun ada. Ada yang dia hanyalah tarbiyah, mendidik, dan ada dia fokuskan pada bab-bab yang tertentu dalam kitab-kitab tasawuf. Begitulah. Ya, tugas masing-masing berbeza. Boleh ya? InsyaAllah. Ada soalan lain nak tanya? Ya. Ya. Dalam baca Quran tu, dalam satu situasi tu ada tazkirah, lepas tu di satu sudut ada orang baca Quran, dan satu sudut lagi ada orang main sunat. Jadi yang mana lebih aula kena berhenti dengan tazkirah ke ataupun buat hal yang tadi lah, nak buat main sunat dalam Quran bukan? Baik. Kalau sewaktu pengajian itu dia perlu habiskan dia punya, orang kata apa, ibadah dia tu, dia perlu habiskanlah. Ya, contohnya bacaan Quran dia kena habiskan, ataupun sembahyang sunat yang dia perlu habiskan, sunat rawatib ke apa, dia habiskan. Jangan, orang kata apa, disambungkan lagi dan lagi. Ya, bacaan itu haruslah dia menghormati pengajian majlis ilmu yang berlangsung. Ya, itu kalau adab dengan ilmu. Bila ada ilmu, harus dia kena duduk dengar ilmu itu. Ya, kalau dia tengah baca Quran, dia kena berhenti baca Quran. Dia kena berhenti baca Quran dan dengar majlis ilmu tersebut. Kalau dia nak baca juga, ya, jangan duduk dalam satu tempat itu, dia duduk di tepi dan sebagainya, sehingga suaranya itu tidak didengar oleh jemaah dalam ini yang boleh mengganggu, ya, pengajian tersebut. Ya, tapi kalau kita tengok ini, tengok dalam adab-adab dalam kitab kita pun untuk ni ada sebut, ya, sehingga kan ada satu ketika walaupun sedang azan majlis ilmu berlangsung, teruskan saja majlis ilmu itu. Ada sebut juga dalam, ya, teruskan saja ilmu. Itu tingginya nilai, kata martabat ilmu. Ya, tapi itu tengoklah pada majlis yang bagaimana. Tapi kalau ceramah kosong ke apa ke, banyak gelak ketawa, elok baca Quran lagi lah. Daripada hati itu gelak ketawa yang orang kata apa, ataupun yang banyak kosongnya daripada hikmah ilmu, bacaan ilmu itu, tumpulah pada bacaan Quran ataupun zikir itu. Ya? Tapi kalau majlis ilmu, betul-betul majlis ilmu yang penuh dengan bacaan ilmu dan hikmah, aulanya kita dengar majlis bacaan ilmu tersebut. Ya. Ya, ada soalan lain nak tanya? Boleh ya? Ikut 9 lah. Baik, kita berhenti kat sini dulu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.